أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Siapakah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Maka hari ini kita boleh dengar kenal Imam Syafi'i. Siapa dia Imam Syafi'i? Ni kita dak berzahak Imam Syafi'i. Maka siapakah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Siapa dia? Tu. Kata dia ni, kata musannif, Imam Syafi'i iaitu Imam Syafi'i ni Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf, yang ialah Abdul Manaf ni nenek bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Abdul Manaf ni nenek bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikit dia punya dengar. Tu dia pula hak putih. Dan dinamakan dia kan Abu Abdullah ni dengan Syafi'i itu, bagi dia letak nama. Dia letak nama Syafi'i itu dinama kerana dibangsakan kepada neneknya. Tu nenek Abu Abdullah, nenek Muhammad bin Idris ni, Syafi'i yang dibahasa Syafi'. Maka sungguhnya berhimpun dan bersaruk. Bersaruk mana berjumpa. Bersaruk ni berjumpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada Abdul Manaf. Tu bersaruk mana berhimpun, berjumpa. Bersaruk ni mana berjumpa. Berjumpa Nabi kita dengan Imam Syafi'i ni ialah pada neneknya nama Abdul Manaf. Maka adalah Imam Syafi'i itu ia saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah Imam Syafi'i itu ialah anak bagi bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian itu kerana bahasa Abdul Manaf, kerana bahawasa Abdul Manaf
ada baginya bagi Abdul Manaf dua anak lelaki. Satu dua anak Al-Muttalib, kedua anak Hashim. Dan yang dimakian itu, demikian keadaan Imam Syafi'i ialah anak bagi bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian itu, demikian keadaan Imam Syafi'i itu ialah anak bagi bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bahawasa Abdul Manaf, kerana bahawasa Abdul Manaf ni ada baginya bagi Abdul Manaf, ada apa? Ada dua anak lelaki, dua anak lelaki. Satu dua anak ni Al-Muttalib, kedua dua anak ni Hashim. Maka yang pertama itu pada nasab Imam Syafi'i. Dengar. Maka yang pertama itu apa? Yakni Al-Muttalib. Yakni Al-Muttalib pada nasab, pada keturunan Imam Syafi'i. Dan yang keduanya, ada yang kedua, mana anak yang kedua, iaitu Hashim, pada nasab, pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pasal apa? Kerana bahawasanya Nabi, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin An-Nadri bin An-Nadar, bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Maka Adnan ni ialah pada masa Nabi Musa. Adnan ni pada masa Nabi Musa alaihissalam. Adnan siapa situ? Maka adalah Al-Muttalib yang ada pada nasab Imam Syafi'i itu, ialah Al-Muttalib yang ada pada nasab Imam Syafi'i itu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Kerana bahawasanya bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam ni saudara bagi neneknya, nenek Imam Syafi'i. Kerana bahawasanya Al-Muttalib, tak apa tu? Kerana bahawasanya Al-Muttalib saudara bagi neneknya Imam Syafi'i. Saudara tu dengan wasitah, dengan menengahi. Itu dia, dengan ada perkara yang menengahi, meselangi. Kerana bahawasa Al-Muttalib saudara bagi neneknya, nenek Imam Syafi'i. Dengan wasitah, dengan menengahi, dengan menselangi. Maka adalah Imam Syafi'i itu ialah anak bagi bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Hashim yang ada pada nasab Imam Syafi'i itu lain daripada Hashim yang ada pada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain pada nasab, lain pada keturunan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hashim yang ada pada nasab, pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bapa saudara bagi Hashim yang ada pada nasab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ni yang belik ke mari. Tu belik tu mana tak berpusing-pusing ke mari tu. Susah nak ingat tu. Tu dia. Kenapa apa? Kerana Hashim yang ada pada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
saudara bagi Al-Muttalib. Ayat tengok ada pusing. Nih, kerana Hashim. Tu. Nah, kerana Hashim yang ada pada nasab pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saudara bagi Al-Muttalib. Yang ialah Al-Muttalib ni bapa bagi Hashim yang ada pada nasab Imam Syafi'i. Yang ialah Al-Muttalib ni bapa bagi Hashim yang ada pada nasab pada keturunan Imam Syafi'i. Dan Al-Muttalib yang ada pada nasab pada keturunan Imam Syafi'i itu ialah Muttalib yang ada nasab Imam Syafi'i itu bapa saudara bagi Al-Muttalib yang ada pada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Ini nasab yang tersebut, nasab sebelah bapaknya, bapa Imam Syafi'i rahimahullah. Inilah nasab yang tersebut sebelah yakni balik bapaknya, bapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun sebelah ibunya apa? Adapun nasab Imam Syafi'i sebelah ibunya, ibu Imam Syafi'i. Sebelah ibu mana sebalik ibunya. Nah, sebalik ibunya ibu Imam Syafi'i, maka iaitu nasab sebalik ibunya ibu Imam Syafi'i ni Fatimah binti Abdullah. Nah, Fatimah, orang kita sini panggil Fatimuh. Fatimah binti Abdullah bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Bin Abi Talib itu sebelah balik ibu. Tu. Maka ibu bagi Imam Syafi'i itu ialah cicit bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oh, sahabat tu cik sedap. Oh. Nah, Sayyidina Ali itu babul ilmi. Nabi ialah khazanatul ilmi. Nabi ni babul, Sayyidina Ali babul ilmi. Segala bab-bab ilmu ada pada Ali. Maka sabda nabinya ni yang ada di Ali karamallahu wajhah ni ialah 1000 ilmu. Maka pecah daripada 1000 ilmu 1000 pula. Setiap-tiap satu dari 1000 ilmu tu ialah 1000 pula. Maka kita ambil 1000 pergi pukul dengan 1000 jadi 1,000,000. 1,000,000 apa? Jadi ilmu yang ada di Ali karamallahu wajhah 1,000,000 ilmu. Nabi aku, dia kata dia inilah babul ilmi, duduk di Ali karamallahu wajhah. Adapun Nabi khazanatul ilmi. Apa khazanah? Tempat simpan ilmu. Tempat simpan. Khazanah, makhzan. Makhzan tempat simpan. Makhzan ilmi, khazanah ilmu duduk di Rasulullah. Maka bab itu dianya ialah Ali karamallahu wajhah. Lepas tu Nabi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ni cicit bagi Sayyidina Ali. Tu cicit ni, lepas dah anak cucu, lepas cucu cicit. Cicit Sayyidina Ali. Nah, tu Imam Syafi'i. Oh, baka dia, keturunan dia tu hebat, sahabat hebat. Dan Sayyidina Ali itu anak bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dan Sayyidina Ali itu anak bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil anak pak nakir Nabi kalau sini. Pak saudara mana bapa saudara, bapa nakir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula suami bagi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidina Ali itu. Maka hasilnya
keturunan bagi Imam Syafi'i. Hasil ni mana? Maka pendek cakapannya. Maka hasilnya, maka pendek cakapannya, keturunan bagi Imam Syafi'i daripada kedua pihak itu, iaitu pihak ibu dan pihak bapa. Daripada kedua pihak itu, yakni pihak ibu bapa, ataupun daripada pihak bapa dan pihak ibu, ialah Arab Quraisy keduanya, dua pihak. Nah, Arab Quraisy semua. Tu keturunan Imam Syafi'i. Arab Quraisy ni Arab yang al-bandar lah. Kalau kat sini ke cakap Kuala Lumpur. Kalau kat Malaysia Kuala Lumpur, kalau kat sini Bangkok. Tu. Dia panggil bahasa tengah. Maka Quraisy tu bahasa Arab tengah. Bahasa Arab yang cakapan dia kita dengar tu memang senang. Senang faham. Kalau pergi sebelah kat bukit, dia panggil Badui atau Ami. Oh, ya tu kan susah nak faham. Ya tu susah nak faham. Tapi Arab Quraisy ni kita dengar yang cakap pun memang sedap. Tu. Lalu tu Nabi kita bangsa Quraisy. Nah, bangsa Quraisy. Habis. Dan diperanuk akan Imam Syafi'i di Kapun Ghazah. Di Kapun Ghazah. Kata Ghazah ni di mana? Di daerah Palestin. Nah, Ghazah adalah ni, ada perang. Masa ada perang sekarang ni di Ghazah. Tu di Palestin. Dan kata setengah ulama di Kampung Asqalan. Di Kampung Asqalan. Dan kedua-dua kampung itu, yakni Ghazah dan Asqalan, daripada bumi Al-Muqaddasah, ialah Palestin. Bumi Al-Muqaddasah, iaitu bumi yang disucikan akan dia, iaitu Baitul Maqdis. Nah, iaitu Palestin. Situ bumi Muqaddas yang telah memberi barakat oleh Allah Ta'ala pada bumi Al-Muqaddasah. Maka bahawasa kedua-dua itu, Ghazah dan Asqalan tu, atas qadar dua marhalah daripada Baitul Maqdis. Itu. Maka bahawasa kedua-dua itu, Ghazah dan Asqalan, nah, atas dua marhalah, atas qadar, atas saka dua marhalah, dua perjalanan 2 hari atau sehari semalam, dua marhalah daripada Baitul Maqdis. Pada tahun 150, dan iaitu tahun 150 ni, tahun yang mati padanya pada 150 ni oleh Abu Hanifah rahimahullah, ketua mazhab Hanafi. Apa pula ni? Duk dia pergi pada tahun 150. Tu. Duk dia pergi pada tahun 150. Faham tak tu? Nah, duk bahas buku masalah Ghazah pada tahun 150. Barangkali kita jatuh. Barangkali kita jatuh. Apa? Diperanukkan dia. Nak kata gitu. Barangkali kita jatuh tu. Tu. Pada tahun 150. Kitab tu jadi terjatuh. Nah, kitab terjatuh dekat situ barangkalinya, barangkali la'allahu, barangkalinya diperanukkan dia. Tu diperanuk akan dia, akan Imam Syafi'i. Tu diperanuk akan dia, akan Imam Syafi'i pada tahun. Macam tu baru nampak. Diam-diam pada tahun itu tak faham tu. Apa pula ada tahun pada tahun? Kamu tak faham tu. Duk diam-diam pada tahun 150. Tu.
Tu panggil katanya tak tahu. Kalau tu kita buh sini sikit biarkan jadi sepenuh cakapan. Macam mana? Barangkalinya diperanukkan dia kan Imam Syafi'i. Kalau tak buat begitu, kena ta'alluq pada diperanuk atas. Diperanuk akan Imam Syafi'i di Kampung Ghazah. Diperanuk pada tahun 150. Tu tak apa juga. Tu tak apa juga. Dia panggil pada tahun ni gantung pada diperanuk atas tu, baris yang kedua. Atas ada tu dua baris tu. Ta'alluq kat situ, gantung kat situ. Tu. Dia gantung kat situ. Diperanukkan dia diperanuk pada tahun 150. Boleh kita buat ta'alluq situ. Kita buat ta'alluq situ baik pada kita takdir saat ni. Buat ta'alluq mana buat tempat gantung. Jadi dia kata sebelah atas pada dia dua baris tu, dia kata diperanuk akan Imam Syafi'i di Kampung Ghazah. Diperanuk pada tahun 150. Tu kata situ. Boleh juga tu kata situ. Tu. Kalau tak nak kata situ kena takdir lain. Diperanukkan dia pada tahun. Kena takdir lain. Tapi tak payah takdir lain, tak apa. Tu. Taklum kat situ. Diperanuk pada tahun 150. Dan iaitu tahun 150 ni. Dan iaitu tahun 150 tahun yang mati padanya pada itu tahun. Tahun yang mati padanya pada itu tahun oleh Abu Hanifah rahimahullah. Siapa dia Abu Hanifah ni? Ketua mazhab Hanafi. Abu Hanifah iaitu ketua mazhab Hanafi. Beranak situ Imam Syafi'i tahun 150 Hijrah. Nak kata begitu. 150 Hijrah. Nama tak tahu 50 Masihi ke 50 apa. 50 Hijrah. Hijrah Nabi daripada Mekah pergi kepada Madinah. 150 Hijrah. Kemudian daripada peranuk pada tahun 150 tu dibawa akan Imam Syafi'i. Dibawa akan Imam Syafi'i kepada Mekah. Padahal umur Imam Syafi'i 2 tahun. Dan besar ia Imam Syafi'i di Mekah. Besar di Mekah. Dan hafaz ia Imam Syafi'i akan Quran pada masa umur Imam Syafi'i 7 tahun. Tahafaz Quran 7 tahun. Dan akan hadis muwatta bagi Imam Malik. Dan hadis muwatta, kitab hadis bagi Imam Malik pada masa umur Imam Syafi'i 10 tahun. 10 tahun apa Quran. Kita 7 tahun tak sejawi lagi. Nak dapat Quran no. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, sudah ingat. Sampai umur 8 tahun mengapa hafalkan hadis muwatta, kitab hadis bagi Imam Malik. Pada umur Imam Syafi'i 10 tahun. Dan mengaji ia Imam Syafi'i akan beberapa ilmu. Mengaji yakni belajarlah. Dan mengaji yakni belajar ia Imam Syafi'i akan beberapa ilmu daripada Muslim bin Khalid. Siapa dia Muslim bin Khalid ni? Mufti Mekah. Mufti Makkah pada masa itu. Mufti Makkah pada masa itu. Serta besar ia Imam Syafi'i ni di dalam hal yatim. Dan hidup Imam Syafi'i di dalam riba bagi ibunya Imam Syafi'i. Riba ibu mana dalam belaan ibu, dalam peliharaan ibu. Dalam riba. Dalam riba. Pasal kita ni riba ni. Pera. Dan bela.
di dalam riba bagi ibunya, di dalam peliharaan ibunya, ibu Imam Syafi'i, di dalam kurang kehidupan. Di dalam kurang kehidupan apa? Di dalam kekurangan hidup. Nah, kehidupan dia pun ada kekurangan. Bagus duduk dengan ibu, duduk dengan mak. Nah, tak macam orang duduk dengan pak. Tapi Masya Allah, kalau anak itu mak yang juru betul, nah, anak jadi baik. Kalau pak bentuk, payah sikit. Kerana pak ni kasar. Kalau mak okey. Kalau mak ni beraloh lah dia betul anak. Dia sobar dia tu. Tapi pak salah sikit siku balik ah. Kangkar dah. Tu pak. Tapi anak kalau duduk dengan pak betul payah sikit. Payah sikit, bukan payah langsung, payah sikit. Nah, golibkan anak ni kalau duduk dengan mak, alhamdulillah dia akan jadi baik. Kerana dia ada siang belah kepada mak dia. Itu bukan semua pun, ada juga yang tidak macam tu. Nah, tapi yang Imam Syafi'i ni, jadi kehidupan dia tu besar dia dalam peliharaan ibu lah. Tu, di dalam riba bagi ibu, dalam peliharaan bagi ibunya. Di dalam kurang kehidupan, mana hidup dalam kekurangan. Kehidupan dia dalam kekurangan dan picik kelakuan. Hingga belajar tidak ada harta. Tapi otak dia Imam Syafi'i ni bijak. Dia pergi belajar, dia tak ada bawa pensil, tak ada buat pen, tak ada buat kalai. Lepas tu macam mana? Dia pergi belajar, apa hak guru kata, dia ambil alio, dia tulis. Tulis atas tangan. Dia menuliskan di atas tangan, selepas pada dia menulis, dia hafal. Lepas apa ingat, dia rabuh. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka makanan yang dia makan tu, dia tak penuh makan yang dijualkan di kedai. Dia sentiasa makan makanan yang mak dia masak sendiri. Dia tak makan makanan yang lain. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dalam belaan ibu pun, ibu dia jaga benar. Ibu dia jaga baik kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga satu kali dia hafalan dia tak ingat. Nah, kurang sikit ingat. Dia mengadu kepada guru dia, Waqi'. Mengaku syakautu ila Waqi'. Mengadulah oleh aku kepada Waqi'. Min su'i hifzi, daripada kejahatan hafalan aku. Jadi aku hafal tak ingat. Mengadu kepada guru dia nama Waqi'. Maka fa'arsyadadi, maka menunjuklah ia Waqi' akan aku. Bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan segala maksiat-maksiat. Maka Waqi' bagi tahu, menunjuk kepada Syafi'i meninggalkan maksiat-maksiat. Maka maksiat masa tu bukan maksiat pada masa kita sekarang. Maksiat masa tu tak ada pun. Hanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia makan barang bukan daripada mak dia buat dia. Dia makan barang kedai hari itu. Kerana mak dia tak sempat nak buat barang sendiri. Nak masak roti sendiri, itu tak sempat hari itu. Lalu tu, dia beli roti kat kedai, bagi Imam Syafi'i makan. Sekadar tu saja. Hak kita sekarang dapur kat kedai. Dapur kita dekat kedai. Nah, makan tu, makan ni, sebab tu lah belajar tu memang payah sikit. Hari ni faham, Ishak tak faham. Kadang-kadang lusa faham pula balik, itu tak faham pula. Itu macam-macam lah, kerana kita tidak pantang. Tidak pantang di sebuah makanan-makanan. Makin hari makanan makin banyak. Makin hari makin banyak makanan. Kita pun makin hari makin kenyang. Tak gitu kan? Sebab itulah orang belajar lebih-lebih lagi. Budak-budak pondok ni. Budak-budak pondok ni kena pantang benar dia. Kena pantang benar masalah makan, masalah makanan. Tu. Kalau pergi makan kedai tu, makanan di kedai ni memang banyak sudu kan. Ada sudu Islam, ada sudu Siam. Ada sudu orang tak semayang, ada sudu macam-macam. Ada sudu berketaung, ada sudu bertak ketaung, macam-macam. Maka kita beri campur, walaupun sudu tu dah basuh,
Nah, kan tapi kita makan perut. Tu kan balik kan mengantuk lah, macam-macam hal lah. Mengantuk nak tidur lah, macam-macam. Pasal apa? Itu makanan. Sebab kalau tinggal kat pondok, tinggal kat pondok selalu nak belajar tu biarkan jadi cepat, pantan makanan. Kamu pantan cepat dapat. Hafalan kamu pun okey, alhamdulillah cepat. Tapi kalau mu tak pantan macam tu, susah sikit lah kamu tu. Tu dia. Tu baik tu Imam Syafi'i. Ni dia weh. Oh, hidupan dia tu memang susah sungguh. Sebab orang susah tu lah nak dapat ilmu yang banyak. Dan adalah ia Imam Syafi'i pada masa kecilnya Imam Syafi'i bersekedudukan dengan ulama. Apa sekedudukan? Iaitu duduk bersama-sama dengan ulama. Dia suka duduk bersama-sama dengan ulama tu bersekedudukan. Bersekedudukan dengan ulama, yakni duduk bersama-sama dengan ulama. Dan menulis ia Imam Syafi'i. Dan menulis ia Imam Syafi'i akan barang yang mengambil faedah dengan dia, dengan barang tu. Menulis di dalam tulang-tulang dan upama tulang tapak tangan. Tu. Tu dia weh, ditulis-tulis dia tulis. Kita ni ada kitab dah tak tulis lagi. Kau duk suka kerah. Nampak sungguh memang. Orang baca tak pandai. Duk suka pula. Ada hormat langsung. Tak agak game ni dah. Dan upama yang tulang-tulang. Pasal apa boleh dia tu menulis di tulang-tulang dan upama dia tu? Kerana lemahnya Imam Syafi'i daripada kertas-kertas. Lemah sebab apa? Tidak ada duit nak beli kertas. Tidak ada wang nak beli kertas. Tulis kat tulang-tulang. Tulis kat tapak tangan. Apa dia buat dakwah? Tulis sudah ya hafal. Sambil tulis masih hafal. Apa ingat. Ingat ya hapu. Tulis lain pula. Ingat hapu, tulis lain pula. Tu Imam Syafi'i. Kemudian berpindah ia Imam Syafi'i kepada Madinah. Hal keadaannya Imam Syafi'i menuju kepada Imam Malik untuk mengaji dan belajar daripadanya pada Imam Malik. Maka mulazamah ia Imam Syafi'i. Mulazamah ni mana? Bertetap. Mulazamah ni mana Imam Syafi'i akan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tetap tak pergi ke mana dah. Selalu sentiasa ada dia pada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian maka pada satu hari berkata Imam Malik bagi Imam Syafi'i, ittaqillah fa innahu sayakunu laka sya'nun. Ittaqillah fa innahu sayakunu laka sya'nun. Artinya, hendak takutlah engkau akan Allah, maka bahwasanya lagi adalah bagi engkau pekerjaan. Salah satu riwayat bahawa berkata Imam Malik bagi Imam Syafi'i, innallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nura fala tudfihi bil ma'siyati. Innallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nura fala tudfihi bil ma'siyati. Artinya, sungguhnya Allah Ta'ala telah mencapak ya Allah Ta'ala di atas hati engkau, hei Imam Syafi'i, akan nur.
Allah mencapak di atas hati Imam Syafi'i itu akan nurkan cahaya. Maka jangan memadamlah engkau akan dia akan nur dengan maksiat, dengan mengerjakan maksiat. Dengan maksiat, dengan mengerjakan maksiat, maka Imam Syafi'i tak pernah kerja maksiat. Dan memuliakan dia Imam Syafi'i, dan muliakan Imam Syafi'i oleh Imam Malik kerana nasabnya Imam Syafi'i, kerana keturunan Imam Syafi'i, dan ilmunya ilmu Syafi'i, dan pahaman Syafi'i, dan akalnya akal Imam Syafi'i, dan adabnya ada Imam Syafi'i. Dia nak belajar di Imam Malik hadis Muwatta, padahal umur dia 10 tahun. Orang lain tu tengah duk belajar, sedang belajar di Imam Malik, umur dah banyak. Maka Imam Malik bagi tahu kepada Imam Syafi'i, "Hei Syafi'i, kalau mu nak belajar hadis ni, mu klik ngapal dulu. Kamu pun balik hafal bagi ingat dulu, baru boleh belajar." Maka Imam Syafi'i jawab kepada Imam Malik, "Saya dah ingat dah, Syekh." Terkejut Imam Malik. Hadis Muwatta ni tebal-tebal ni 4 jilid. Hadis Muwatta. Tebal-tebal ni boleh ni 2 C. Ni satu-satu. Lepas tu ada 4 jilid. Dia hafal saja. Dia pergi minta nak belajar, Imam Malik suruh dia balik, hafal bagi ingat, lepas tu baru boleh belajar. Maka Imam Syafi'i jawab, "Saya dah hafal habis. Habis dah hadis Muwatta, mari nak belajar." Kejut. Ni dia weh, umur 10 tahun. 7 tahun Quran, 10 tahun hadis Muwatta, 15 tahun jadi mufti Mekah Madinah. 15 tahun jadi mufti, orang yang mengeluarkan hukum, orang yang bertuakan hukum di Mekah dan Madinah. Umur 15 tahun. Kita baru masuk Jawi. Jauh mana ni? Kita baru masuk Jawi, baca Jawi pun tak boleh. Masuk Jawi baru tak acah lagi. Baca dia belum boleh lagi, baru masuk Jawi. Masuk Melayu ke panggil, masuk sunat. Dia sudah jadi mufti. Maka tak berapa lama dia tinggal kat tanah Mekah dan Madinah. Dia rasa dia nak musafir, dia terus pergi Baghdad. Tu Baghdad. Baghdad ni dari Iraq. Maka dia tinggal kat situ dan lebih kurang 10 tahun di Baghdad. Maka orang di Baghdad, mereka bermazhab Imam Malik di Baghdad. Maka Imam Syafi'i apabila dia berpindah ke Baghdad, ramai daripada orang yang mengikut Imam Malik paling ikut kat dia. Paling mengikutkan kepada Imam Syafi'i. Paling mengikut kat dia. Kemudian dia terasa aku ni kalau tinggal kat sini mesti ramai, mesti semua orang di Baghdad ikut aku. Maka aku ingat sini orang pegang dengan tok guru aku. Lalu tu dia tak nak orang yang sudah mengikut guru dia Imam Malik, dia tak nak macam tu. Dia tak nak akan bagi ikut. Lalu tu dia pindah dari Baghdad pergi ke Mesir. Apabila sampai ke Mesir, semua orang Mesir ikut dia. Maka perkuburan di Mesir. Apa kubur dia? Imam Syafi'i Mesir dalam hal sekitar umurnya lebih kurang 53 tahun gitulah. Tu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Maka ada sebutlah kitab safsar, kitab Arab-Arab dia kata hikmat dimatikan Imam Syafi'i muda kerana hendak menimbulkan mazhab 4. Hendak menimbulkan 4 mazhab. Sekiranya kalaulah Imam Syafi'i itu umur panjang sama dengan imam-imam yang lain. Sama 70 tahun, 80 tahun. Mesti semua tu akan ikut Syafi'i. Tak ada mazhab 4. Ini ada sebutlah kitab Arab-Arab. Itu hikmat. Itu hikmat diikutkan Imam Syafi'i. Ditimbulkan, dimatikan, diwafatkan Imam Syafi'i kerana hendak menimbulkan mazhab 4 mazhab ni.
Itulah dalam kalangan mazhab Pak ni yang mati muda ialah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, nampak tu, itu kehebatan dia memang otak dia, akal dia ni tertangkap. Dia pergi ke masjid mesti kena tutup telinga. Ambil kertas ambil apa, tutup telinga. Kenapa? Kerana apabila dia berjalan pergi masjid, dia dengar orang duduk bercakap tepi-tepi jalan tu, mesti dia hafal, dia ingat. Orang duduk bercakap, duduk kira, apa-apa, dia ingat. Pergi jalan pergi masjid, dia tutup telinganya. Apabila dia hafal kitab, kalau dia nak hafal sebelah halak itu pipi ni, muka sebelah ni, muka sebelah lagi tu dia tutup. Kalau dia tak tutup, dia dah ingat habis dua belah ni. Dua pipi, dua halaman kertas, dua muka ni, dia dah ingat. Lalu tu dia nak hafal, pipi mana, muka mana? Muka sebelah ni. Sebelah ni, dia tutup. Dia hafal yang ni. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tu orang kata, dapat Imam Syafi'i. Dia apa orang berita juga. Bini berita, berak berita ikut dia. Ikut Nabi. Nampak nakal dia. Nampak sungguh. Kena tanya dia balik ya. Otak pun boleh dah squeaking bagi Imam Syafi'i. Hafalkan satu hadis itu pun 2 hari tak ingat lagi. Satu hadis bukan panjang sangat, pendek ya. Pendek ya hadis tapi tak ingat. Satu yang bukan banyak. Nah, tu. Sampai ia mengatakan, dia nak mencacikan kau dak Imam Syafi'i. Tanya dia, awak ingat berapa hadis? Duk kata Imam Syafi'i ingat apa hadis? Adakah awak ingat Quran? Tak juga. Hadis apa hadis? Boleh tak 10 hadis? Imam Syafi'i kata setengah 800,000 hadis. 800,000 hadis. Ingatan dia 800,000 hadis. Bukan 800 hadis. 800,000 hadis. Tu. Nah, tu orang nak kata Imam Syafi'i. Nah. Kalau ada masalah ni kejut kita. Tua timur masa sekarang ni ikut dia habis kita pun. Tu dia nah, tu Imam Syafi'i ingat baik, jangan mencaci dia. Kita mazhab tu dah. Kita ikutan kita mengikut jalanan hak dia. Jalanan hak dia bawa keluarkan hukum. Dia istinbat pada hadis Quran juga. Dia ambil daripada hadis Quran. Bukan dia ambil dengan otak dia sendiri. Nah, dia hafal Quran, Quran sebuah dah hafal. Nah, dah hafal hadis berapa ratus ribu hadis tu. Sabit tu dalam mazhab-mazhab tak sama. Mazhab Syafi'i masa tahiyyat la asyhadu an la ilaha illallah digerakkan pada ke illallah, kemudian ditunggu balik. Kerana Imam Syafi'i berjumpa hadis diam dan hadis gerak. Dia bergerak, dia diam. Tapi mazhab lain seperti Hanafi, dia tak jumpa hadis diam, dia pergi berjumpa hadis gerak. Lalu tu dalam mazhab Hanafi masa tahiyat dia sunat bergerak. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pak kita tu bulah mayat kat Hanafi pah gay. Terus bulah bagi. Main ni tu akil. Ni ada dalam kangal empuk kamu ni duk semaya ni. Macam mana duk gitu ni? Pegang dia. Diam sikit jangan nak pusing sangat ni. Tu. Nah, bukan katakan mereka tu salah, kerana mereka dah jumpa hadis gerak, tak berjumpa hadis diam. We faham baik tu. Bagi mereka yang mengata dan mencacikan dan mencelakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kamu ingat berapa hadis? Tanya dia. Dan membaca Imam Syafi'i akan kitab Al-Muwatta'. Hadis tu kita hadis.
atas Imam Malik dengan jalan hafaz, jalan ingat. Jalan hafaz, jalan ingat. Dan ma'ajib akan dia, akan Imam Syafi'i oleh bacaan Imam Syafi'i. Siapa dia ma'ajibnya? Ialah Imam Malik. Oh, orang lain belajar ke aku tengok kitab-kitab, tapi dia tak belajar ke Imam Syafi'i dengan hafalan. Muka kitab tak ada hafalan, membawa kepada Imam Malik. Ma'ajib ni mengheran. Ajib ni heran. Oh, belajar dengan hafal, bukan belajar dengan kitab. Kita ni kitab hadapan ni tak boleh lagi. Ni kelemahan kita. Nah, sabit kita mesti amati bersungguh-sungguh dengan mazhab yang kita berpegang tu. Tu Imam Syafi'i. Nah, adalah umur Imam Syafi'i pada ketika datang ia Imam Syafi'i akan Imam Malik itu 13 tahun. 13 tahun. Dan diizinkan bagi Imam Syafi'i bagi Imam Syafi'i pada mempertua Imam Syafi'i hukum-hukum pada masa umur Imam Syafi'i 15 tahun. Tu kata jadi mufti. Boleh mufti Mekah Madinah umur 15 tahun. Dan adalah Imam Syafi'i masyghul dengan ilmu Arabiah, berbimbang, bergenala dengan ilmu Arabiah. Lama mana? 20 tahun. Setara dia otak bijak 20 tahun. Kita ni otak tarak-tarak ni 2 tahun. Dia 20 tahun. Serta Imam Syafi'i sudah balaghah dan fasahah. Balaghah cakapan sikit, fahaman banyak. Dan fasih. Tu. Dan serta bahawasa cakapan Syafi'i di asal-asal lagi dengan bahasa Arab. Di asal-asal lagi, mana di humi-humi lagi, di awal-awal lagi dengan bahasa Arab. Tu. Maka akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpindah kepada beberapa negeri, yakni negara. Beberapa negeri, beberapa negara. Tu pasal apa kau? Dia tu memindah kerana menghemburkan ilmu dan mengembangkan dia kena ilmu, mengajar dengan mendakwah, menghibur. Tu menghiburkan ilmu, mentaburkan ilmu dan mengajar. Tu dah mengajarkan ilmu. Tu dia, tu Imam Syafi'i. Seperti Iraq tu tempat dia berjalan. Seperti Iraq di Baghdad dan Mesir, sehingga akhirnya Imam Syafi'i dimatikan dia ke Imam Syafi'i di negeri Mesir pada tahun 204. Padahal umurnya 54 tahun. Tu 54 tahun. Kata dia 53 ni. Dekat sikit 54 tahun. Umur dia meninggal. Mati meninggal. Umur 4 tahun. Berkata Ar-Rabi', dimatikan Imam Syafi'i rahimahullah pada malam Jumaat. Rabi' dia bagi tahu. Dimatikan Imam Syafi'i rahimahullah pada malam Jumaat. Kemudian daripada Maghrib. Dan bermula aku di sisinya, di sisi Imam Syafi'i. Siapa dia aku? Yakni Rabi'. Dan bermula aku, padahal bermula aku di sisinya, di sisi Rabi'. Di sisi. Dan ditanamkan di Imam Syafi'i kemudian daripada asar bagi hari Jumaat. Akhir hari daripada bulan Rajab tahun 204.
Dia beranak pada tahun 150 Hijrah. Dia meninggal dan mati tahun 204. Umur dia 54 tahun. Hikmatnya untuk nak timbulkan mazhab-mazhab yang lain. Kalau tidak, tinggal satu saja mazhab, tidak ada 4 mazhab. Tu susah sikit, ada 4 mazhab. Macam mana susah? Macam mana? Macam kita okey dah, tak apa. Macam orang ke India, Bangladesh, mereka itu cepat. Mereka itu berlorak-lorak, bergaduh-gaduh kupuh. Nah, masa buat makan kalau itulah mereka berpegang mazhab Hanafi. Apabila berpegang mazhab Hanafi, mereka sembahyang tidak ada tamakninah. Pasal Hanafi tak ada tamakninah, main cepat-cepat. Pasal mereka sibuk. Nah, kita tanya, bagi mereka. Tapi bagi kita bermazhab Syafi'i tak boleh. Dalam sembahyang mesti ada tamakninah. Itulah kena faham situ. Nah, daripada siapakah mengambil ilmu oleh Imam Syafi'i? Nah, daripada siapakah mengambil ilmu Imam Syafi'i ni, nak bagi tahu guru-guru dia pula. Guru-guru dia. Imam Syafi'i belajar ilmu daripada beberapa perhimpunan ulama yang masyhur dan yang diakui dan diiktiraf dengan ilmu mereka itu ulama. Dengan ilmu mereka itu ulama, tu guru dia hebat-hebat. Setengah daripada mereka itu ulama. Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Al-Madinah, dan Imam Malik. Dan Imam Malik daripada Rabi'ah, daripada Anas bin Malik. Nah, tengok Abu Abdullah Malik bin Anas. Siapa dia Malik bin Anas ni? Imam Al-Madinah. Tu guru dia. Dan Imam Malik tu guru dia. Imam Malik ni, hal keadaan Imam Malik, ambillah ia daripada Rabi'ah. Hal keadaan Rabi'ah daripada Anas bin Malik. Siapa dia Anas bin Malik ni? Khadam bagi Nabi SAW. Tu badal pada Anas. Anas bin Malik siapa? Khadam bagi Nabi SAW. Dan Anas bin Malik daripada Nabi SAW. Ini satu talian bagi Imam Syafi'i. Ini sebuah berguru. Dan talian yang kedua, Imam Syafi'i daripada Imam Malik. Dan Imam Malik daripada Nafi'. Dan Nafi' daripada Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar daripada Nabi SAW. Siapa Ibnu Umar? Yani Abdullah Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Umar daripada Nabi SAW. Dan guru yang kedua bagi Imam Syafi'i itu Sufyan bin Uyainah. Dan guru yang kedua bagi Imam Syafi'i itu Sufyan bin Uyainah. Tu. Hal keadaan Sufyan bin Uyainah ni, diambilkan dia daripada Umar bin Dinar. Hal keadaan Umar bin Dinar daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar, dan Ibnu Abbas yakni Abdullah bin Abbas. Dan kedua-duanya Ibnu Umar. Dan kedua-duanya Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan guru yang ketiga baginya, bagi Imam Syafi'i, mubtadah mula. Dan guru yang ketiga baginya, bagi Imam Syafi'i, Muslim bin Khalid, Imam Ahli Mekah. Dan muftinya mufti Mekah. Dan muftinya mufti Mekah. Dan Muslim bin Khalid daripada Abdul Walid. Daripada Abdul Walid, Abdul Malik bin Abdul Aziz. Dan Abdul Malik daripada Atha bin Aslam. Dan Atha bin Aslam ada. Dan Atha ni daripada Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tengok hebat guru dia. Dan daripada Umar bin Al-Khattab.
Dan Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Thabit, dan perhimpunan daripada sahabat, dan mereka itu Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Jibril. Hal keadaan Nabi pula daripada Jibril, daripada Allah. Hal keadaan Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga silsilah ilmu dia sampai ke atas, perhubungi ilmu dia sampai naik ke atas. Oh, hebat, Masya Allah. Gitu sampai kamu mengaji, dalam mengaji jaga akhlak tu. Jangan duk suka gurau dalam mengaji. Bukan masalah tu. Ni, bukan kata takwil bergurau, tapi tengok bergurau dalam pelajar, jangan bergurau. Jangan bergurau-gurau. Jangan bersuka-suka dalam mengaji. Gitu. Orang duduk mengajar, duduk baca kitab, kamu duduk bergurau-gurau, duk tengok putih kotor tu, jetik ni. Bukan. Jangan gitu. Karena keberkatan tu balik kepada kamu. Klik dah kamu. Bukan balik kepada babo. Babo tak nyanyi kamu ya. Sabit tahan tu, jangan. Tu. Faham tak tu? Tu. Kamu jaga tu ya. Ni keberkatan. Bukan berkatan. Ni bukan kita bukan kata ngaji pandai. Dah tak perlu belajar pandai. Keberkatan ni diri kita jaga adab tu ya. Jangan duk gelitik. Tak gitu ke Ahmad. Duk gelitik tek. Jangan duk gelitik ni. Tu jaga baik. Ni tengok Imam Syafi'i, guru dia sampai ke Nabi, Nabi sampai Jibril, Jibril sampai pada Allah. Tengok guru dia. Pas kita bermazhab Syafi'i, nak pergi ke mana lagi? Sungguh buah duk kata Syafi'i ni. Ni, banyak dia makan upuk. Buat duk kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama ke tak? Ulama okey. Dia ikut Nabi. Allahu akbar. Tengok ni. Titih baris dia, guru dia tu. Dia belajar kat siapa? Semua guru dia tu sahabat berketurunan, sahabat daripada Nabi. Nabi dia Jibril Allah SWT. Sampai kat sana tu. Tu. Ingat baik dia. Sebab itulah orang yang mengata macam kita rasa nak marah kat dia tu. Dan kamu tak faham sungguh. Kalau kita nak marah sangat tu, tak payah duduklah kat dia tu. Bangun pergi lah. Nanti kangkau dikulah. Tu Imam Syafi'i. Kita kenal Imam Syafi'i tu. Kemudian, kerana apakah bermazhab kita dengan mazhab Syafi'i? Kita bermazhab Syafi'i. Kerana apa? Kerana dia pak naga kita kan? Kan pak darah kita? Bukan. Kenapa? Tengok. Telah maklum, telah diketahuikan tu maklum. Telah maklum kita, telah diketahuikan kita bahawa semazhab yang empat itu, iaitu mazhab yang empat Hanafi dan Maliki dan Syafi'i dan Hambali, harus bagi kita bermazhab dengan mana mazhab sekalipun. Dengan mana-mana mazhab sekalipun harus kita mengikut dalam empat mazhab ni. Sekalipun daripada mazhab itu harus kita ikut mana-mana. Pasal apakah? Kerana tiap-tiap daripada mereka itu, empat mazhab ni atau mazhab yang empat ni, sampai kepada pangkat mujtahid belaka, yakni mujtahid semua. Apa mujtahid ni? Tengok dia kata kat bawah. Satu, katanya pangkat mujtahid belaka, mujtahid semua, yakni mujtahid mutlak. Mujtahid ini ada dua, mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad. Maka mujtahid mutlak, dalam kaedah usul fiqh, dia yang mengeluarkan.
Dia istinbat, dia ambil pada Quran dan hadis, mengeluarkan ke kaedah usul fiqh. Keluar dengan persendirian, tidak mengikut orang, tu mujtahid mutlak. Tu. Kemudian mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad, mana ulama yang mujtahid muqayyad, mereka ini ambil kaedah-kaedah daripada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dah buat kaedah. Kaedah ni dia ambil daripada Quran dan hadis. Dia istinbat daripada tu, dia buat keluarkan kaedah. Maka keluar dengan persendirian, itulah sebagai mujtahid mutlak. Kemudian dapat mazhab ni, ambil ke kaedah yang mazhab ni buat, dia ambil, maka ijtihad. Lalu tu yang kedua, dikatakan mujtahid muqayyad. Kalau itu pangkat mujtahid mutlak. Siapa ni mujtahid mutlak? Iaitu mujtahid mutlak ni, mereka yang mengambil yang mereka akan segala hukum daripada Quran dan hadis, mengambil dengan beberapa kaedah usulul fiqhi, yakni usul fiqh, bagi diri mereka. Diri mereka keluarkan kaedah bagi persendirian, bagi diri. Ada pemujtahid mazhab, mujtahid mazhab ataupun muqayyad, maka iaitu mujtahid mazhab, mereka yang mengambil mereka akan segala hukum daripada Quran dan hadis dengan beberapa kaedah bagi imam mereka. Lalu mujtahid mazhab atau bagi mujtahid muqayyad. Dikatakan juga tu. Jadi dia ikutkan mujtahid hak mereka sudah buat. Dia ikut mazhab apa? Dia ikut mazhab Syafi'i, maka dia ambil kaedah Syafi'i. Dia ikut mazhab Hanafi, dia ambil kaedah hak Hanafi. Dia ikut mazhab Maliki, dia ambil kaedah hak Maliki. Tu. Adapun mujtahid tarjih, maka iaitu mujtahid tarjih, mereka yang kuasa mereka atas mentarjihkan segala masalah. Atas mentarjihkan masalah. Atas menerangkan masalah. Tu dia. Tu mujtahid tarjih. Mereka yang kuasa mereka atas mentarjih, atas mengkuatkan, atas menerangkan segala masalah. Itu mujtahid tarjih. Tu dia. Maka mujtahid itu tiada berdosa yang mujtahid dengan tersalah ijtihadnya, kalau difardukan salahnya mujtahid. Tu kalau difardukan salah, ditakdirkan kata salahnya ijtihad tu. Kalau difardukan salahnya ijtihad. Itu tak berdosa. Dengan dalil diberi pahala akan mereka itu atas ijtihad mereka itu mujtahid semata-mata. Tengok. Tiada berdosa yang mujtahid dengan tersalah ijtihad yang mujtahid, kalau difardukan salahnya mujtahidnya ijtihad. Salah tu, ijtihad tu dengan dalil. Ijtihad itu dengan dalil. Ya dah ada dalil gapo itu semua dah ada, tapi ada tersalah di dalam ijtihad dia. Itu tak berdosa. Diberi pahala akan mereka itu mujtahid di atas ijtihad mereka itu mujtahid semata-mata, sama ada tersalah atau betul. Kalau tersalah tak berdosa, kalau betul boleh dua, dapat dua pahala. Satu pahala ijtihad, yang kedua pahala betul. Yang kedua dah betul. Kalau ijtihad tak kena, ijtihad tak betul, jadi dapat pahala ijtihad tapi pahala kena tak ada. Tapi tak berdosa. Karena masa itu masa ijtihad. Tu. Masa ijtihad, masa mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Itu ijtihad. Ingat baik tu. Sama ada tersalah atau betul.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Tu artinya, apabila menghukum oleh hakim, maka ijtihad ia hakim, maka membetul ia ijtihad. Maka betul ia hakim akan ijtihad. Maka membetul ia hakim akan ijtihad dia tu. Mana dalam ijtihad dia betul, maka bagi hakim 2 pahala. 1 pahala ijtihad, yang kedua pahala betul. Tu. Dan apabila menghukum ia hakim, maka mensalah ia hakim akan hukum, akan ijtihad. Maka mensalah ini maka tersalah ia hakim. Maka bagi hakim tu pahala yang 1. Pahala 1 apa? Yakni pahala ijtihad saja. Adapun pahala betul itu tak ada. Itu pahala 1. Dan pada satu riwayat, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun. Artinya, barang siapa yang ijtihad ia barang siapa, maka membetul ia ijtihad, maka bagi barang siapa 2 pahala. Maka membetul ia ijtihad tadi. Ijtihad tu betul, maka bagi barang siapa 2 pahala. Dan barang siapa yang ijtihad ia barang siapa, dan mensalah ia barang siapa, apa tersalah dalam ijtihad dia tu, maka bagi barang siapa pahala yang 1. Tengok kedua bawah yang katanya, apabila menghukum oleh hakim ila akhir, yakni apabila menghendaki oleh hakim akan bahawa menghukum, maka ijtihad. Itu tafsir makna. Tafsir makna tu ila akhirih. Seperti firman Allah Taala, seperti firman-Nya Allah Taala, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Al-ayata, artinya apabila berdiri kamu kepada sembahyang, maka hendak membasuhlah kamu akan muka-muka kamu. Diri kamu yakni apabila menghendaki kamu akan berdiri sembahyang kepada sembahyang. Apabila menghendaki kamu akan berdiri kamu kepada sembahyang, maka hendak membasuhlah kamu akan muka-muka kamu, hingga akhir ayat. Ketiga itu katanya tetapi. Tapi ni ada tapi atas tu. Sungguh pun kata yang betul boleh 2 pahala, yang tak betul boleh 1. Tetapi orang-orang Jawi kita, orang-orang Jawi, orang Melayu kita yang sejati, semenjak daripada tok nenek hingga sampai kepada kita sekarang, bermazhab dengan mazhab Syafi'i dengan beberapa sebab. Satu pada beberapa sebab tinggi nasabnya nasab Syafi'i, tinggi keturunannya nasab Syafi'i, atas nasab, atas tafsir. Sebab tinggi nasabnya dan keturunannya, keturunan Syafi'i itu. Bagi atas nasab min atas tafsir. Dan bangsanya bangsa Syafi'i. Pasal apa? Kerana ia Syafi'i daripada Arab Quraisy, maka telah sabit oleh beberapa pada menerangkan kelebihan Quraisy, dan telah ijma' ulama di atas lebih Quraisy di atas lain-lain Arab dan lain-lain bangsa. Quraisy itulah yang paling lebih sekali. Pasal Nabi daripada Quraisy. Keduanya, ini salah satu sebab kita mengikutkan Syafi'i. Keduanya, sebab barang yang sabit dalam Sahih Muslim. Sebab hadis yang sabit dalam Sahih Muslim. Apakah ni?
daripada Jabir, yakni riwayat daripada Jabir. Daripada Jabir, yakni riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Hal keadaan Jabir, meriwayatlah ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda ia, ya Rasulullah, ya Rasulullah, an-nasu taba'un li Quraisyin fil khairi wasyarri. Tu. Artinya, bermula manusia itu segala yang mengikut bagi Quraisy pada kebaikan dan kejahatan. Enggak, raya ikut Quraisy. Raya ikut Mekah. Ni puasa Asyura ikut Mekah juga ni. Mekah puasa hari apa? Hari Asyura hari apa? Dia kata, Isak Mekah puasa Isak dah. Kita nak ikut Mekah. Nampak dia. Nah, tengok ni. Ngikut bagi Quraisy pada kebaikan kejahatan. Ketiganya, sebab barang yang sabit di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Mana? Daripada bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisyin. Artinya, bermula ketua-ketua itu daripada Quraisy. Nah, sebab tu ketika Nabi kita wafat, orang nak letak orang tu, orang ni, tapi ada Sayyidina Umar mengata, semua, saudaraku semua, aku pernah dengar kena ke Rasulullah, orang nak jadi ketua, jadi imam kepada Quraisy. Lalu tu tilik-tilik Abu Bakar pada Quraisy. Ini letakkan Abu Bakar jadi khalifah, karena Abu Bakar pada Quraisy. Umar pada Quraisy, Utsman Quraisy, Ali pun Quraisy. Berarti imam-imam daripada Quraisy. Artinya, bermula ketua itu pada Quraisy. Keempatnya, keempatnya. Habis dekat tu salah satu sebab. Maka sebab satu laginya, pasal apa? Kerana apakah kita bermazhab Syafi'i? Bermazhab Syafi'i kerana orang yang mula-mula, yang awal-awal mari dakwah tempat kita, ataupun pendakwah yang mula-mula sekali datang mendakwahkan tempat kita ni ialah bermazhab Syafi'i. Tu hak paling besar sekali. Karena mereka yang bawa agama datang masa dulu, belum ada tu kita ni bukan Islam. Maka dah ada daripada orang Yaman bawa mari agama ni. Iaitu nama dia Muhammad Said Al-Basisah. Dia mari dari Indonesia, pergi ke Malaysia, masuk ke petani. Maka dia bertapak di petani, maka orang petani masuk Islam. Maka Islam masa tu Muhammad Said Al-Basisah ni dia bermazhab Syafi'i. Dengan sebab itulah kita orang Melayu, orang Jawi kebanyakan bermazhab Syafi'i daripada selatan Tai. Daripada selatan Tai sampai Malaysia, sampai Singapura, sampai Indonesia. Kerana orang pendakwah mula-mula kepada kita ialah bermazhab Syafi'i. Tu hak besar sekali. Kalau yang pendakwah kita tu mazhab Hanafi, mesti kita ikut Hanafi. Kalau pendakwah kita mazhab tu mazhab ni, mesti kita ikut yang tu yang ni. Maka dengan sebab ini mesti kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Jangan bertampung-tampung, bertalfiq di dalam mazhab. Ambil yang mudah, ambil yang senang. Yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh. Kita ambil yang boleh, tapi yang boleh ni daripada mazhab lain. Ambil senang, ambil senang. Maka bertalfiq, bertampung di dalam mazhab ialah hukum haram. Tu habis. Tu wallahu a'lam. Dah sikit dah kita. InsyaAllah malam Isyak kita khatam. Malam Isyak kita khatam, malam Sabtu insyaAllah. Malam Sabtu kita khatam kitab kita ni. Lepas tu nanti kita pula apakah kitab yang kita hendak disambungkan. Bagi tahu insyaAllah kita sambung ke kitab yang baru pula. Tu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم.